Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita satu hari lagi sebagai nyawa tambahan. Memanjangkan umur kita lah, untuk kita dapat solat berjamaah, dapat beristighfar, dapat baca hadis, dapat beramal lah. Buatlah kebaikan yang kita mampu. Mudah-mudahan hari yang ada pada kita ni menambahkan kebaikan pada kita, insya-Allah. Dan jadikanlah keutamaan kita pada hari akhirat. Walaupun kerja kita urusan dunia, tapi boleh saja untuk jadikan dia untuk akhirat. Dia berniaga untuk dapat redha Allah. Dia kerja untuk dapat redha Allah. Dia mengaji, mengajar, cucuk tanam dan seumpama dengannya, agar dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita dari hadis Bukhari dan Muslim pada nombor hadis yang ke-380. 380 pada bab fadilat salat berjamaah, fadlu salatil jamaah wa bayanit tashdid fit takhallufi anha. Bab fadilat salat jamaah dan ancaman terhadap orang yang meninggalkannya. Bab salat berjamaah dan ancaman terhadap orang yang meninggalkannya. Baik. Hadis yang ada dengan kita, pertama hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tafdulu salatul jami'i تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. Maksudnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih afdal dari salat bersendiri sebanyak 25 kali. Dan malaikat malam berkumpul dengan malaikat siang pada waktu salat subuh. Pada waktu salat subuh. Baik. Hadis ini jelas kepada kita menunjukkan kelebihan salat berjamaah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia lebih utama dari salat bersendirian sebanyak 25 kali dalam riwayat ini. Sebanyak 25
5 kali. Dan kelebihan salat subuh pula, malaikat malam berkumpul dengan malaikat siang. Ini sebagaimana yang kita baca dalam keutamaan salat asar pada hadis 367 hari itu, di mana Nabi SAW kata malaikat malam dan malaikat siang bergantian mendatangi kalian dan mereka berkumpul pada waktu salat subuh dan asar. Okey. Jadi di sini Nabi SAW kata sekali lagi bahawa malaikat malam akan berkumpul dengan malaikat siang pada waktu salat subuh. Jadi kelebihan salat berjamaah pertama, dari sudut pahalanya lebih. Dari sudut pahalanya lebih. Lebih banyak mana? 27 kali ganda. Baik. Yang seterusnya. Yang seterusnya, hadis yang ke-381. Hadis Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih afdal dari salat bersendirian dengan 27 darjat, tingkatan darjat. Jadi riwayat yang kedua ni datang dengan fadilat dia 27 kelebihan. Yang tadi 25. Yang tadi 25. Sekejap. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-382, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, jika jiwaku ada di tangannya, sungguh aku ingin menyuruh orang mengumpulkan kayu. Kemudian ku perintahkan orang mengumandangkan azan untuk salat. Kemudian ku perintahkan orang mengimami orang-orang. Yani ada orang jadi imam kepada orang-orang lain. Kemudian aku pergi dengan beberapa orang untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir salat berjamaah.
Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka mengetahui akan mendapat sepotong daging yang gemuk, atau kaki kambing yang baik, pasti mereka akan hadir salat Isya. Kalau ada kambing, mari salat Isya. Baik, kalau ada kambing, salat Isya. Hadis yang seterusnya, kita baca dulu. Hadis yang seterusnya, 383. Jadi ada 3 hadis yang kita baca. Hadis yang ke-383, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa salatun athqala 'ala al-munafiqin min al-fajr wal-'isha walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa walaqad laqad hamamtu an amura al-mu'adhdhina fayuqima thumma amura rajulan ya'ummu an-nasa ثم آخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة متفق عليه إلى الصلاة بعد متفق عليه. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik daripada salat fajar dan isya, dan andaikan mereka mengetahui pahala keduanya, nescaya mereka akan mendatangi salat itu meskipun dengan cara merangkak. Sungguh aku ingin menyuruh muazzin iqamat untuk salat, lalu aku menyuruh orang-orang mengimami, dan aku mengambil obor api untuk membakar orang-orang yang tidak keluar untuk salat berjamaah. Muttafaqun alaih. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa yang kita baca tadi ada 4 hadis. Ada satu lagi hadis yang ke-5 dan ke-6 dalam bab yang sama. Cuma kita pecah 2 syarahan kita ni. Hadis yang panjang, hadis Uthman bin Malik ni kita baca kemudian. 4 hadis yang pertama yang kita baca, 2 hampir sama maknanya dan 2 lagi pun hampir sama ceritanya. Pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang kelebihan fadilat salat berjamaah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat bersendirian. Lebih baik daripada salat bersendirian. Banyak mana lebih baik tu? Riwayat pertama kata 25 kali ganda. Riwayat yang kedua kata 27 kali ganda. Kalau kita ambil yang paling banyak 27. 27 kali ganda. Ini fadilat kelebihan salat berjamaah. 27 kali ganda tu maknanya bukan kali ganda RM1 dengan RM27. Kalaulah salat ni dia lebih baik, dia nilai dia harga RM1, maka solat berjamaah dapatlah RM27. Tapi kalau solat berjamaah, solat sendiri tu nilai dia RM1,000, RM27,000. Kalau nilai dia RM1,000,000, RM27 juta. Pas kita nak RM1,000,000 ke kita nak RM27 juta? Mesti nak RM27 juta. Betul tak? Kalau dia nilai dia 100 juta, 100 juta, maka nilai solat berjamaah 2.7 bilion. Jadi maknanya solat ni kalau harga dia tidak 1 juta, tidak 100 juta, nilai dia
lebih baik dari dunia dan seisinya. Tiba-tiba salat berjamaah pula, masya-Allah. Okey, salat berjamaah. Hadis ini umum pada salat fardu dan juga salat sunat lah, tapi lebih utama pada salat fardu. Okey, kita akan baca bab boleh tak salat berjamaah pada salat sunat. Umumnya salat berjamaah ni adalah pada salat fardu. Umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni adalah pada salat fardu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sama tentang salat fajar, salat subuh, menunjukkan bahawa Nabi maksudkan di sini ataupun umum dalam bab salat berjamaah ni adalah salat fardu. Baik, itu bab yang pertama. Kelebihan ataupun yang kedua, hadis 382 dan 83 cerita tentang ancaman pula. Ancaman salat atau meninggalkan salat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku kalau fikir aku nak kalau boleh suruh orang cari kayu api, kemudian suruh orang lain jadi imam salat, aku pergi cari orang yang tak salat berjamaah, lalu aku nak bakar rumah mereka. Jadi satu hadis cerita tentang kelebihan salat berjamaah. Hadis yang kedua menceritakan tentang ancaman meninggalkan salat berjamaah. Jadi apa hukumnya salat berjamaah ni? Okey. Apa hukumnya? Ada orang kata sunat. Ada orang kata wajib. Yang kata sunat sebab ada kelebihan tadi. Yang kata wajib, kata kalau benda tu sunat, takkanlah Nabi sampai nak bakar rumah. Okey? Jadi kita baca sedikit apa hukum salat berjamaah. Kesimpulannya, salat berjamaah hukumnya wajib bagi lelaki yang sihat. Lelaki yang sihat. Dalil yang banyak selain daripada hadis yang kita baca pada hari ini. Antara dalil yang menunjukkan salat berjamaah ni wajib. Pertama, kerana kefarduan ataupun perintah salat berjamaah tetap berlaku walaupun waktu perang. Jadi kalau waktu perang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh salat berjamaah, salat fardu lah ni. Salat fardu berjamaah waktu perang, maka waktu tidak perang lagilah lagilah wajib. Okey. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis yang kita baca pada hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bakar rumah orang yang salat, orang meninggalkan salat berjamaah. Okey. Lalu mereka yang tak setuju kata, Nabi tak bakar pun. Jawapan dia, Nabi tak bakar tu sebab dalam rumah ada lagi orang yang tidak diwajibkan, seperti para wanita, kanak-kanak dan orang sakit. Sebab tu Nabi tak bakar. Okey. Nabi tak bakar. Kemudian hadis yang ketiga ialah hadis Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang lelaki buta yang dia minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak datang salat berjamaah sebab dia ada uzur, buta dan tak ada orang nak bawa ke masjid.
Nabi SAW kata, hal tasma'un nida, kamu dengar ada azan? Dia kata dengar. Nabi kata, ajib, maka jawablah azan tersebut dengan salat berjamaah. Pergilah salat berjamaah. Panggilan azan makna sahutlah seruannya. Sahutlah bererti pergi salat berjamaah. Okay? Dan telah sabit dalam satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni serta Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang mendengar azan lalu tidak mendatanginya, tak pergi salat berjamaah, tidak adalah salat baginya, tiada salat baginya melainkan kecuali uzur. Ditanya kepada Ibnu Abbas, apakah keuzuran itu? Kata dia, sama ada takut ataupun sakit. Ketakutan, ada musuh dan sebagainya, ataupun sakit. Kemudian ataupun kalau kita riwayat lain lagi, kalau hujan, ada benda yang kita menghalang kita daripada salat berjamaah. Dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang tidak datang salat berjamaah kecuali orang itu munafik ataupun sakit. Dua tu je. Kalau tidak sakit, tidak munafik, mesti datang salat berjamaah. Okey? Mesti datang salat berjamaah. Dan salat berjamaah ni paling sikit bilangan dia 2 orang lah. Wal ithnan fama fawqahuma jamaah. 2 dan lebih boleh dihukum sebagai berjamaah. Qala Ibnu Qudamah kata, okey, tan'aqidul jamaah bithnaini fasa'ida. Jadi kalau musim sekarang ni musim Covid, semayang di rumah, semayang jemaah juga kalau tak boleh nak pergi ke masjid surau. Kalau boleh datang ke surau, alhamdulillah. Siapa yang ada kelebihan boleh datang ke surau, datanglah ke surau. Salat berjamaah ni Nabi nak bakar rumah orang yang tidak mendatangi salat berjamaah. Itu pandangan ashabul hadis, juga pandangan dalam mazhab Hambali, juga pandangan, takut tak silap saya, dalam mazhab Hanafi. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang macam ni ataupun orang-orang yang faham kepada hadis ni, mereka akan jaga salat berjamaah. Kemudian yang kata mazhab, yang kata sunat ni adalah mazhab Asy-Syafi'i. Pandangan mazhab Syafi'i dalam bab ni adalah sunat. Sunat erti kata, dia kata tidaklah berdosa kalau tidak pergi salat berjamaah. Tapi tuntutan salat berjamaah tu sangat-sangat besar. Sunat muakkad. Yang menjadikan dia kata tu sebab hanya kerana kalau bahas hadis, dia kata, saya ingat dia kata apa? Perbahasan dalam bab ni, kalau kata wajib, makna dosalah orang tak pergi solat berjamaah. Sebab ancamannya berat, Nabi nak bakar rumah. Cuma Imam Syafi'i dia berhujjah, dia kata, kalau hadis yang pertama yang kita baca tadi, salat berjamaah lebih baik daripada salat bersendirian. 27 kali ganda. Mana perkataan lebih baik ni menunjukkan dua-dua tu sah. Dua-dua itu dikira sah.
Cuma berjamaah lebih baik daripada solat bersendirian. Jadi kerana tu dia kata solat sendiri pun sah, solat berjamaah pun sah. Lalu dia kata solat berjamaah tu sunat muakkad, solat seorang tu adalah sah. Cuma jawapan pada yang kata wajib, tidak ternafi sahnya solat orang yang solat di rumah. Mana solat dia sah, cuma tetap saja dia salah sebab tidak pergi solat masjid. Orang yang pandangan yang kata wajib tu jawab, solat dia tetap sah, cuma untuk dia tidak pergi ke masjid tanpa keuzuran itu tetap salah. Dan kita juga yakin, percaya bahawa Al-Imam Syafi'i sewaktu dia kata sunat bukanlah alasan untuk tidak pergi solat berjamaah. Adapun orang kita sekarang ni ambil pandangan solat sunat, solat berjamaah ini hukumnya sunat, untuk dia bermudah-mudah, tak apalah, tak pergi solat berjamaah pun sunat je. Sebab tu kita tengok orang Bangla, walaupun dia ni kerja kontrak, tapi kalau ada solat berjamaah dia solat jemaah walaupun tempat kontrak dia. Dan dia suka solat berjamaah pasal apa? Dia terdidik untuk datang solat berjamaah. Orang kita ni bukan setakat nak didik budak datang solat berjamaah pun dihalaunya. Akhir sekali wujudlah generasi yang tak suka solat berjamaah. Siapa yang hadir solat berjamaah? Orang-orang tua, orang yang dah pencen. Budak sekolah memang jarang-jarang lah. Sekolah pun solat kena paksa di cikgu dia. Pasal balik rumah, mak ayah pun dia tak solat dan tak pergi solat berjamaah. Jadi saya kira ni benda yang perlu diberi perhatian serius untuk setiap muslimin dan muslimat. Saya kata muslimin sebab muslimin kena pergi solat berjamaah di masjid. Dan bila saya kata muslimat, jangan halang suami dia datang solat berjamaah di masjid. Tak ada suitnya lah kalau isteri dia kata, abang jadilah solat kita semayang sama-sama solat di rumah. Abang jadi imam, saya jadi makmum. Saya dulu waktu kahwin dah niat dah suami saya lah imam saya. Sweet, tak ada sweetnya lagu tu. Tak ada sweet. Paling sweet, abang solatlah berjamaah di masjid. Dapat pahala 27 kali ganda. Saya nanti nak tumpang abang masuk syurga. Kita duduk darjat yang tinggi sebab abang solat berjamaah di masjid. Yang tu baru sweet. Ni duk gantung kaki suami. Janganlah keluar solat berjamaah bang. Solat semua kat rumah ni kita dengan anak-anak. Anak lelaki panggil solat berjamaah di masjid. Perempuan solat berjamaah dengan perempuan di rumah. Kalau nak fadilat solat berjamaah, ibu tu jadi apa imam kepada anak-anak solat berjamaah. Berapa banyak dah solat jemaah kita ni pahala rugi disebabkan kita tak solat berjamaah. Kalau sehari 5 waktu kali 27 kali ganda, berapa? Cuba kali. 27 kali 5. Kalau 20 kali 5, 100. 7 kali 5, 35. 135 kali ganda sehari. Kalau kata solat ni 1 juta solat bersendirian, ada 135 juta sehari rugi. Kalau 2 hari, orang ni baru dapat 2 juta, hak ni dah dapat 270 juta. Kalau 3 hari, kawan ni baru 3 juta, hak kawan ni dah berapa apa? Dekat 400 juta. 3 juta, 400 juta. 3 hari baru. Kalau 5 hari, 135 kali kalau 5 hari, tak usah katalah, kali 10 hari dah mudah.
135 kali 10 hari. Kalau 10 kawan tu dapat 10 juta, hak ni dah dapat 1.35 bilion. Tu kalau nilai dia 1 juta. Solat ni lebih daripada 1 juta lah. 10 hari. Kalau sebulan. Kalau setahun. Kalau dia ni hidup umur dia 10 tahun, 20 tahun dah. Solat berjamaah dia ni, solat di masjid je, solat Jumaat je solat di masjid. Hak lain solat sendiri. Allahu Akbar. Berapa banyak je pahala yang dia rugi. Berapa banyak dah pahala yang rugi disebabkan tidak solat berjamaah. Ada orang suka solat di rumah. Dan di rumah tu sendiri ada pula ibu ada, anak ada, abang ada. Si anak lelaki solat dalam bilik dia. Anak perempuan solat dalam bilik dia. Si ibu pula dalam bilik dia. Ayah pula dah lah tak solat pergi masjid. Ingat ibu pun solat masing-masing. Ayah solat dulu, ibu solat kemudian. Ibu solat dulu, ayah solat kemudian. Ya Allahu Akbar. Berapa banyak dah fadilat pahala yang dia rugi disebabkan dia meninggalkan solat berjamaah. 10 tahun dah lagu tu. 20 tahun. Dah ustaz, 40 tahun dah. 50 tahun dah solat lagu tu. Berapa banyak dah rugi kita? Sungguh kita ni kalau tak baca hadis, kita tak tersentak. Kita tak sedar. Kalau Nabi hidup zaman kita ni, habisnya bakar dah rumah ni. Sayyidina Umar kalau ada zaman ni, saya ingat pecah habis dah rumah yang ketuk ke dia ni. Orang kita relax je tak solat berjamaah. Dia rasa tak apa. Saya kadang-kadang ambil contoh, kita berhenti di RNR. Boleh dia orang tu solat masing-masing situ. Datang solat. Saya kadang-kadang pergi tunggu dekat depan. Siapa nak datang solat ni? Kita tunggu sekejap. Tengok ada orang datang solat, ambil air semayang. Nak solat ke? Nak solat. Jom kita solat sekali. Panggil dia datang. Panggil dia. Jom kita solat sekali. Ada yang kata, tak apa. Ada yang kata okey. Dia tengok kita pakai kopiah, pakai janggut, okey lah, layak jadi imam. Nah. Dan kalau kita tiba-tiba lewat lagi solat berjamaah, kita pergilah walaupun waktu dah lewat, pergilah solat di masjid. Pasal pertama, kita dah dapat solat pergi ke masjid. Yang kedua, kalau kita sempat berjamaah dengan Jumaat dah ada, alhamdulillah. Kalau ketiga, kita hanya sempat 1 rakaat, tambah lagi 3 rakaat pun dapat pahala masjid. Kalau kita pergi tiba-tiba solat dah habis dah, tiba-tiba kita tunggu tak ada orang, kita solat sendirian tapi di masjid dengan niat kita nak solat berjamaah, insya-Allah Allah tulis dah pahala kerana kita dah pergi, cuma solat tu dah habis. Cuma nak lawan orang fadilat yang betul dan kemudian dapat sah yang pertama tu tak lainlah. So kita kata bersungguh-sungguhlah dalam bab solat berjamaah. Umur dekat 40 dah kot. Selama hidup ni kalau 40 tahun tu bagi separuh solat berjamaah, separuh lagi tak solat. 20 tahun solat berjamaah. 20 tahun tak. Tu kalau bagi separuh. Kalau majoriti solat dia tak solat berjamaah selama 40 tahun. Yang solat berjamaah solat Jumaat je. Solat subuh sendiri. Solat zuhur sendiri. Solat subuh belum pergi kerja. Tak pergi subuh, tak subuh di masjid, nanti lewat nak pergi kerja. Waktu zuhur, solat sendiri juga. Pasal apa? Rehat lain-lain. Kawan pergi makan dulu. Atau sekarang ni di pejabat ada surau. Kita ni alhamdulillah nikmat yang Allah Ta'ala bagi di Malaysia, bumi yang kita cintai dan bumi yang diberkati, dan kita pertahankan kedaulatan Islam di bumi kita ni. Walaupun ada pihak-pihak yang suka nak
nak mencemarkan kedaulatan Islam dengan nak memperjuangkan kebebasan beragama. Dia bukan perjuangkan kebebasan agama dalam erti kata sebenar. Sebab kita lah ni memang dah ada dah kebebasan agama. Apa yang tak boleh pak kita ni? Orang Kristian boleh beribadat? Boleh. Orang Hindu boleh? Boleh. Orang Buddha boleh? Boleh. Cuma apa yang kita buat hari ni adalah kita nak jaga agama Islam. Yang mereka sedang perjuang adalah hak asasi manusia. Nak berjuang biar orang Islam boleh murtad. Tu je perjuangan dia. Yang dia kata kebebasan agama, geng-geng liberal dan sebagainya ni nak perjuangkan hak asasi manusia, bukan hak asasi manusia. Mereka nak perjuang supaya orang Islam boleh murtad. Tu je. Ajaib sungguh bagi orang yang sokong geng-geng ni. Kita nak kata apa? Islam pak kita alhamdulillah surau di mana-mana pejabat ada surau. Di kilang pun ada surau. Cuma yang tak ada orang kita je nak imarahkan. Kalau tanya-tanya geng Bangla tu Masya Allah. Surau kotak je tempat construction tu. Dia solat buat dia. Habis waktu solat keluar ramai-ramai pergi. Dia bila tutup masjid ni betapa sedihnya. Buat dia tak dapat solat berjamaah. Ada orang duduk tunggu luar masjid bila lah nak boleh masuk masjid. Kita seronok, PKP tak datang solat surau, tak terkesan pun. Kau mainlah punya ayat saya ni tak boleh pasal PKP. Bila surau masjid buka, tak penuh pun. Allahul Musta'an. Semoga Allah Azza wa Jalla bagi hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Jadi pesanan saya, salatlah berjamaah di masjid. Bagi yang dapat salatlah. Alhamdulillah kita ni ada surau kecil. Bolehlah buat kuliah pagi subuh ni. Tapi zuhur, asar, maghrib, isyak tak ada juga orang. Salat berjamaah di rumah dengan anak-anak PKP ni. Kalau tidak kita pergi surau di luar sana. Tapi tak ada lah PKP ni ada subuh je lah. Lain kita ajak lah, kadang-kadang datang juga dengan anak-anak. Baik. Hadis yang ke-384. Panjang ni kalau baca hadis ni, pendek kata. Hadis Utban bin Malik ni cerita dia panjang sebenarnya. Bab uzur untuk tidak berjamaah. Kalau kita uzur, boleh tak untuk tidak datang salat berjamaah? Ataupun apakah situasi yang dikira uzur yang bolehkan seorang tu tidak salat berjamaah? Macam lah ni PKP, kerajaan tutup surau masjid, suruh salat di rumah, boleh lah. Itu atas pemerintah lah. Itu atas pemerintah. Pun begitu, kita berharap, kita cita-cita supaya pemerintah bagi kelonggaran. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pihak pemerintah beri kepada orang-orang Islam kelonggaran. Jaiz, Maiz, bagi kelonggaranlah kepada orang Islam supaya datang solat berjamaah di masjid dibenarkan. Tapi kalau dia tak benar, kita taatlah. Cuma kita nak minta supaya dia benar. Sampaikanlah kepada orang-orang yang ada kuasa. Sebab apa? Sebab kalau sektor lain tutup, surau tutup, kita boleh terima lagi lah. Kita redha. Kita taat walaupun kita kata kita nak pergi sembahyang, tapi kita taat juga. Kalau sektor lain tu tutup sama dengan kita, redha lah, tak ada masalah. Tapi sekarang ni sektor lain buka. Saya selama PKPB ni pergi shopping komplek berapa kali dah. Kalau pergi kat surau kita gitu nak pergi solat Jumaat. Solat Jumaat pun ada polis 3 orang jaga. Saya telefon pengurusi, boleh tak saya nak solat Jumaat ni? Dia kata tutup ustaz, tak boleh. Pergilah cari. Pergi kat embassy pun tutup juga. Embassy pun tutup. Tapi saya kata ke geng embassy macam ni lah.
kita solat sama-sama kita, saya jadi imam, saya jadi khatib. Boleh tak? Dia kata, kalau ustaz jadi imam, jadi khatib boleh. Jadi semayanglah kami. Cuma tertutup lah, tak boleh lah. Staff saja. Staff embassy saja yang solat. Tak buka untuk orang luar. Jadi saya solat Jumaat situ lah. Alhamdulillah. Tapi kalau orang yang tak boleh lah. Padahal waktu kita pergi masjid tu, hari Jumaat tu, saya tengok polis 3 orang duduk pintu surau tu. Tepi surau, jarak dia 10 meter je. Orang duk kumpul, duk makan tepi kedai, restoran. Tak ada pun SOP, 2 meja, 2 orang 1 meja. Polis pun tak tengok apa, tak ada jalan. So kita sedihlah dalam bab tu. Kita sedih, kita mengharapkan pihak berwajib ambillah iktibar, melihat perkara ni dengan lebih serius. Kalau dia tetap dengan SOP, maka kita sami'na wa ata'na. Cuma kita minta agar mereka ni kaji sikit ataupun tengok balik perintah SOP dan minta kelonggaran dari Majlis Keselamatan Negara. Perbahasan sekarang ni solat jarak fizikal. Pada saya, selama dia ada perintah daripada pihak kerajaan, maka kita dengarlah. Dan sekarang ni ijtihad zaman baru ni bukan sekadar tempat kita, hatta di Mekah pun dah solat dengan jarak tu. Jadi pada awalnya mungkin menimbulkan sedikit permasalahan. Cuma saya kira sekarang ni hampir jumhur ulama di dunia ni yang menerima solat dengan jarak distancing ni. Dan kita tak kata dia sunnah, cuma dia adalah fiqhun nawazil, fiqh yang datang dalam waktu darurat macam ni. Cuma kita kena pandai tengok keadaan. Waktu darurat yang kita tak kenal siapa orang tu, di masjid yang umum, tak kenal orang tu siapa dia, dan kita sangat berhati-hati dalam bab tu, sehingga kita pun salat jarak kerana kita tak kenal secara umum. Walaupun ada 2 orang yang kita kenal, tapi ada 5 orang yang kita tak kenal, jadi umumnya kita kena jaga jarak. Kalau kita pergi, saya baru ni pergi, tapi kalau kita pergi kita dalam 4 orang naik kereta, pergi singgah satu tempat solat berjamaah. Sebelumnya kita dah naik kereta sama-sama. Sampai gitu jauh-jauh. Yang patut pada saya tak boleh lah. Melainkan waktu kita sampai ada jemaah lain yang kita tak kenal. Kita jarak lah. Tapi ni kalau kita solat 4 orang kita je, solat dekat-dekat lah. Pasal apa? Kalau kita jaga kebersihan tu. Sama kan? Satu pakai mask, satu pakaian semua bersih. Tak ingat? Pakai mask ni memang dia tidak fully dia punya apa tu? Sebaran dia. Sebab tu kalau benda tu orang tu tak ada sakit, tak ada masalah. Hatta kalau orang sakit sendiri pun belum tentu lagi kita dapat jangkitan tu, cuma kita panggil langkah pencegahan. So dalam bab ni ahli-ahli fatwa mereka dah bersidang, kita serah kepada mereka lah, moga kita tidak ahli fatwa. Cuma bila sampai di Masjidil Haram pun solat begitu, kita terimalah. Kalau kita tak kenal, ni kalau kita dah kenal tiap-tiap hari. Yang saya herannya kadang-kadang lepas solat tu dia boleh duduk sama-sama sembang. Yang tu saya kira mereka ni tidak patuh SOP dengan sifat yang sebenar. Kalau kita boleh jaga jarak pada waktu solat, kenapa kita tak jaga jarak pada waktu lain? Dan kalau kita boleh tidak jaga jarak waktu lain, sepatutnya kita boleh rapatkan saf dalam solat kita. Tapi ini bergantung kepada pemerintah lah dalam bab ni, pada masjid-masjid yang umum. Tapi kalau macam tempat kita ni, kita solat memang jemaah yang sudah biasa, tak ada jemaah luar. Kita tahu dah kalau anda berlaku trace tu, nak trace kat mana. Pak kita ni 5 orang ni je contohnya, 4 orang ni je, kita dah tahu dah yang ni
Tak ada orang luar. So kita solat macam biasalah. Isu dia kalau orang luar kita tak kenal siapa dia mari. Kita tak tahu history dia. Dia datang daripada mana, ada gejala ke tak ada gejala, semua tu. Pada saya ini adalah hak pemerintah untuk jaga keselamatan rakyat dia. Tapi dalam masa yang sama kita sebagai umat Islam, kita ada kerinduan dan cita-cita untuk kembali kepada sifat solat atau solat sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan saf yang sebenar, doalah kepada Allah. Kita pun dia panggil, kalau kita duduk nak tegah nak lawan pun payah juga, sebab kuasa tidak duduk kat kita. Ini hak pemerintah. Cuma kalau kita solat berjamaah di dalam rumah, solatlah rapat-rapat, jangan di rumah pun jarak juga nanya. Solat di rumah pun jarak juga nanya tuan-tuan. Tahu tak tidur sekatil, lepas pada solat jarak pula dah. Berat. Baru tak dimakan pula semeja, semuanya solat jarak. Jangan jaraklah di rumah tu. Di rumah tak payah jarak, di rumah solat rapat-rapat macam biasalah. Ataupun kalau kita memang dah tutup dah semayang. Saya ingat masjid ni waktu ditutup, sepatutnya Imam Bilal Noja tu memang dah boleh solat rapat lah, sebab dia dah memang itu. Sepatutnya lah. Tapi dah kalau SOP pemerintah tu, itu tanggungjawab dia. Kita sebagai rakyat ni, kita Allah Ta'ala tidak bebankan kita dengan la wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau mereka dah buat garis panduan begitu, mereka telah mengambil hak tanggungjawab tu depan Allah. Jadi itu urusan dia. Kita cuma kita kata patutnya kalau dah ditutup masjid, yang solat 3, Imam, Bilal, Noja. Patutnya mereka masuk masjid ditutup solat rapat dah, tak apa. Pasal mereka dah berkumpul sama-sama. Melainkan bila buka untuk orang luar, kita tak tahu. Yang tu. Apapun itu kembali kepada pemerintah. Kita ada dua. Ahli sunnah nak jaga dalam satu perihal tata cara ibadat mereka. Dalam masa yang sama, sunnah juga memerintahkan kita untuk mentaati pemerintah supaya pemerintah ni isu dia bukan nak jaga seorang dua. Mereka ni fikir untuk masyarakat, maslahat semua. Jadi kalau dia longgar SOP sini, mungkin dia sebenarnya mungkin dia ketat, dia tahu ada orang longgar. Kalau dia longgar, lagilah orang longgar. Mungkin gitulah. Wallahu ta'ala alam. Itu urusan dia, maka dia. Kita ni, selama kita boleh solat dengan bilangan yang sedikit, yang terkawal, tertutup, yang kita tahu isteri dia, pada saya kita solat macam biasa. Lepas tu kita tak buka surau kita ni, kita semayang pokok kita sudahlah. Okay? Masa apa? Ni grup, ibarat kata family lah. Ini keluarga kita. Baik. Memang confirm tak syarah adalah hadis 384 tu. 384 bab uzur atau keringanan untuk tidak salat berjamaah. Insya-Allah kita akan baca pada minggu hadapan, insya-Allah. Sekejap kita tengok ada soalan ke ni dalam Facebook. Ashraf, ikut pemerintah maknanya semua keuzuran ditanggung oleh pemerintah dan kita wajib taat. Ya, betul. Okey. Hadis Uthman bin Malik. Okey. Tak ada syarat, tak komen banyak. Alhamdulillah. So, jadi itulah yang kita akan bincang minggu depan. Ingat, janji kita minggu depan hadis Uthman bin Malik cerita tentang orang tak boleh datang salat berjamaah. Tapi kalau kita ambil hadis-hadis yang kita dah baca tadi, tak ada kelonggaran bagi kita, melainkan kena salat berjamaah. Jadi saya pesan, di rumah jangan salat sendiri-sendiri. Salatlah berjamaah kalau di rumah. Kalau wanita sama wanita, ada hukum dia macam mana salat wanita sama wanita. Ibu nak duduk depan ke ibu nak duduk dalam saf? Kalau wanita sama solat sama-sama wanita,
ibu jadi solat dia kalau 2 orang solat macam ni. Macam ni kan, 2 orang. Kalau 3 orang, imam duduk depan seorang, makmum 2 orang belakang. Ini kalau imam dia lelaki, makmum dia sama ada lelaki ataupun perempuan, tak ada masalah, samalah. Tapi kalau imam dia perempuan, dia ada 2 orang anak perempuan. Ibu dia seorang jadi imam di rumah. Maka ibu ni dia jadi imam duduk depan sikit je daripada anak dia 3 orang, 2 orang. Jadi lebih kurang kedudukan saf tu, ni anak dia kepala 2 orang, ibu dia ni duduk tengah-tengah, depan sikit. Dia masih lagi dalam satu saf, cuma depan sikit untuk membezakan dia dengan. Jadi kalau ada anak lelaki, walaupun anak lelaki tu masih lagi kecil, darjah 2, darjah 3, tapi dia pandai ayat Fatihah, boleh baca qul ya qul huwallah, suruh anak lelaki tu jadi imam. Didiklah anak-anak untuk salat berjamaah di masjid. Okay? Ayah kena pergi salat di surau. Luar PKP lah. Dalam PKP, silalah ambil tauliah jadi imam. Ayah ni diberikan tauliah jadi imam di solat di rumah. Dapatlah sama-sama fadilah jadi imam. Solat Jumaat je tak ada di rumah ni. Solat raya semayang di raya, tapi solat Jumaat tak ada. Solat Jumaat tak ada, solat Zuhur lah. Rindu dah kita dah kepada solat jamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah buka lah masjid kita nanti. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.